Shalom Bapak Ibu. 弟兄姐妹，大家平安。 Ya, saya bersyukur bisa melayani Bapak Ibu kembali pada pagi hari ini. 感谢神，今天早上我再次有机会来到你们当中来服侍神。 Saya terus terang sangat terkesan ya melihat opa oma boleh melayani di choir tadi ya. 我刚才看到我们的嘉陵的弟兄姐妹，在这个诗班献诗的时候，我非常有一些的感受。 Ya, mengingatkan saya pada oma saya sekarang umur 98 tahun dan sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. 我想起了我的祖母，她现在98岁，她已经没办法起来，她就是躺在床上。 Ya, tapi dari usia 70-an, 80-an sampai 90 awal itu masih melayani Tuhan, mengunjungi jemaat. 他在70多岁、80几岁的时候，他可以行动的时候，他还是不断的来探访、探望会友。 Jadi di hari Kartini ini saya melihat mereka sebagai pejuang-pejuang yang luar biasa ya. 在这个高地利的这个纪念日呢，我看他们是非常了不起的奋斗的人。 Nah, Bapak Ibu, hari ini tuh kita mau bicara mengenai mengatasi kekecewaan dan kepahitan. 今天早上我们要一起来思想一个主题，克服失望和苦读。 Ya, tadi ada firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18 yang sudah dibacakan. 刚才在请经文的时候，我们已经念读了提摩太后书的第4章第9到18节。 Kita akan pakai ayat firman tersebut, tapi kita tidak bacakan lagi ya. 我们今天早上从这个提摩太后书来思想神的话，可是我们没有再读。 Nah, Bapak Ibu, sebetulnya apa sih bedanya kekecewaan dan kepahitan? Ini berbeda ya. 弟兄姐妹，失望跟这个苦读或者痛苦有什么分别？这个也许是不一样。 Ya, setelah tadi saya ngelihat opa oma melayani itu, saya ingat saya pernah datang seorang dokter usianya mungkin sekitar 76 tahun ya. 我想起就是我看到我们的这个年长弟兄姐妹的时候，我想起曾经有一位大概70岁的医生，他找我。 Ya, dan dokter tersebut datang kepada saya dan dia cerita bahwa hidupnya itu sangat tidak bahagia. 这位医生他告诉我，他的生活非常的不快乐。 Ya, dia punya beberapa anak, tapi anak-anaknya itu di usia tua itu tidak mau mampir ke rumahnya, tidak mau datang ke rumahnya. 他有几个小孩，几个孩子，可是当他年长之后呢，他这些孩子都没有到他的家去探望他。 Ya, dia bekerja sebagai dokter umum, tapi ternyata pasiennya sedikit sekali, hampir tidak setiap hari pasien itu ada. 他是医生，他有门诊，可是他说去看病的这些病人，可以说几乎很少。 Dia ke gereja setiap minggu, tapi dia selalu marah-marah dan mengkritik setiap hal yang ada di gereja. 他每个礼拜都去教会做礼拜，可是他对很多的事情都有一些的看法和就是一些的就是很非常的愤怒的看不顺眼的一些的事情。 Ya, ada saja worship leadernya salah gitu ya, nadanya pada saat interlude salah gitu ya. Hamba Tuhannya kurang benar bicara tentang firman-Nya, selalu ada yang dia bisa kritik. 所以他对教会的一些的事情，他常常就是给了他的评论，觉得很不满。 Dan di situ dia bilang hidup saya sepertinya semuanya sia-sia. 他就说我的生命，我的生活看来就没有意思的。 Nah, Bapak Ibu, itu adalah sebetulnya kepahitan. 弟兄姐妹，这就是苦读。 Ya, kepahitan itu perasaan sinis dan sebel yang menghasilkan rasa kebencian terhadap orang lain. 这个苦读就是一个非常的对别人非常不满的，就是非常的一个严格的一个观念。 Nah, rasa kepahitan itu seperti tajam seperti panah dan tidak menyenangkan, beracun. 然后这个苦读就是好像尖的那样的尖锐，然后就是好像有毒的。 Sehingga kayak dokter tadi itu tidak ada satu orang pun yang nyaman dekat dengan dia.
就好像那位医生，所以没有任何一个人都是愿意靠近他。 Karena dia menyebarkan kemarahan, kebencian, dan pahit seperti racun. 因为他所发出的就是这个恨恶，好像就是发了毒那样。 Di gereja nggak punya teman, dia kritikin semua orang. 在教会他没有朋友，因为他就是对每个人都批评。 Anak-anaknya, cucunya nggak nyaman datang ke rumah dia dan menghindari dia. 他的儿孙们也很不舒服，所以就没有常常去他的家去看他。 Sampai pasiennya pun tidak mau datang kembali. Ya, artinya keuangannya pun menurun dan buruk sekali. 甚至他的病人就是也没有再去看他，就是没有去看病，在他那边去看病，所以他的收入就是降低了。 Itulah efek kepahitan di dalam jiwa kita. Merusak diri kita, membuat kita kehilangan kasih karunia Tuhan dan sukacita, dan juga merusak orang lain sekitarnya. 这就是在我们心里面的苦毒，让我们就是败坏了我们的自己，然后就是我们失去了喜乐，失去了上帝在我们心里面的恩典。 Ya, karena itu di Ibrani 12 ayat 15 itu dikatakan jangan sampai tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 所以呢，在希伯来书第12章15节告诉我们，不要让这个毒根呢来扰乱我们，因此呢，叫我们沾染了这个污秽。 Ya, itu tandanya ya, merusak banyak orang, mempengaruhi sekitarnya. 也就是它会毁坏，然后影响了他四周围的人。 Tapi kekecewaan itu berbeda dengan kepahitan. 失望跟苦毒不一样。 Bapak Ibu, saya ini punya anak 3, tapi bulan ini anaknya nambah jadi 4, ya. 弟兄姐妹，我本来有3个孩子，可是我这月份呢，我再增添了1个孩子。 Ya, Pendeta Jos udah ketawa ya, tapi saya bukan istri saya hamil lagi, tapi saya ketambahan 1 anak yang usianya justru lebih tinggi daripada 3 anak saya. 不是我的师母在怀孕，就是我就是增加了1个比我3个孩子这个年龄更大的孩子。 Ya, saya bicara jujur, ini adalah keponakan saya. 这就是我的一个侄儿。 Kenapa keponakan saya ada di rumah saya? Ceritanya panjang. 为什么我的侄儿会在我家？如果要讲的话，要讲很长。 Singkat cerita adalah papanya ditangkap polisi, masuk ke penjara, dan beberapa minggu kemudian mamanya pun ditangkap polisi dibawa ke penjara. 简单的来说，就是他的爸爸就是被警察抓，被放进监牢，然后几个礼拜前，他的妈妈也被放进监牢里。 Anak ini masih SMA dan umurnya 18 tahun, dan pada saat polisi mau menginterogasi, dia pun jam 3 pagi diambil oleh polisi. 这个孩子是一个高中生了，18岁，当他被这个警察审问的时候，他这个凌晨3点就被叫去警察局那边。 Ya, saya berpikir dia masih anak-anak, tapi polisi berpikir usianya sudah di atas 17 tahun, dianggap dewasa, jadi bisa diperlakukan seperti itu. 因为警察认为他已经17岁以上，被当成是成人了，所以他也是被带去警察局去审问。 Ya, dan sebetulnya sebelum kejadian ini selama berbulan-bulan dia itu batuk tidak pernah berhenti. 然后在这之前呢，他在几个月内呢，他已经就是咳嗽咳得不停。 Jadi sebetulnya dia sudah menanggung banyak kecemasan dan kekecewaan dalam hidupnya. 所以在他的生命当中，他担当了许多的困难、许多的失望、许多的问题。 Tapi yang saya bersyukur pada saat dia masuk ke rumah kami dan tinggal bersama dengan saya, itu batuknya bisa hilang 90%. 我感谢神的是，当他住在我们家之后呢，他这个咳嗽可以说90%的医治了就好了。 Ya, di situ dia cerita bahwa dia sedih, dia marah, dia kecewa dengan orang tuanya.
他说他非常的难过，他非常的失望，他对他的父母亲非常的失望。 Tapi dia tidak pernah kepahitan. 但是呢，他没有感到苦读， Sehingga akhirnya di rumah kami dia sangat helpful, dia bantu banyak pekerjaan, dia mau mengurus adik-adik yang lebih muda usianya dari dia. 所以他在我们的家住呢，他非常的乐意的去帮忙做一些的事，一些的家务，所以也帮忙他的就是比他更小的弟妹。 Nah, kekecewaan itu perasaan tidak puas yang dirasakan akibat harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud. 他所感受的失望就是他没有办法达到他的就是他所要的一些的愿望。 Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang itu kecil hati, gagal, adanya cacat celak. 这个字典告诉我们，他的意思就是说，因为他失败了，所以他就产生了，因为没有达到他的目的，所以他就变成失望。 Ya, tapi kecewa tidak menghasilkan rasa benci dan merusak dirinya dan orang-orang lain di sekitarnya. 可是失望呢，并不败坏、毁坏他自己，或者对他身边的人造成一些的影响。 Ya, padahal masalahnya itu berat, Bapak Ibu ya. 其实他面对的问题是非常沉重的。 Nah, di dalam sejarah Alkitab kita juga menemukan hal yang sama sebetulnya. 在这个圣经的记载里面，我们也是有看到类似的问题。 Ya, Kain dan Habil itu Kain itu mengalami kepahitan begitu rupa sehingga hatinya begitu marah, begitu kecewa, begitu benci sehingga akhirnya dia bunuh adiknya Habil. 该隐与亚伯，我们看到该隐非常的他的心里非常充满的这个恨恶，非常的愤怒生气，所以到最后呢，在他里面有苦毒，所以到最后他杀了他的弟弟。 Ya, tapi juga ada tokoh-tokoh lain seperti Esau yang dia juga sebetulnya pahit dengan Yakub karena ditipu gitu ya. Tapi dia berhasil mengatasi kepahitannya dan kekecewaannya. 我们看到另外一个就是以扫，其实他以他的弟弟雅各，他也非常的充满苦毒。可是我们看到到最后呢，这个苦毒让以扫没有继续的就是延伸下去。后来他原谅了雅各。 Lalu ada lagi Naomi, ya Naomi itu pergi dari Israel pergi ke tanah Moab karena di Israel itu kelaparan. 然后另外一个就是拿俄米，因为在这个以色列有这个饥荒，所以拿俄米他全家都到了这个摩押地。 Ya, dia datang dengan suaminya, dengan anak-anaknya, membawa sedikit makanan gitu ya. Tapi ternyata di sana suaminya itu meninggal. 她以她的丈夫、她的儿子带了一些食物到这个摩押地，可是到后来呢，她的丈夫过世。 Ya, setelah Elimelek suaminya itu mati, 10 tahun kemudian kedua anaknya juga mati. 当她的这个丈夫亚利米勒过世之后的10年，她的2个儿子也过世了。 Nah, kekecewaan Naomi begitu mendalam gitu ya, sampai dia bilang pada saat dia kembali ke daerahnya, jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara, yang artinya pahit. 拿俄米非常的失望，非常的难过，所以呢，他说：“当我回到我的我本身的这个国家的时候，不要再称我拿俄米，要称我玛拉，就是苦的意思。” Ya, Musa pun mengalami kekecewaan. 摩西也经历了这个失望。 Ayub, Yunus, Elia, mereka juga mengalami kekecewaan dan dapat pahit. 约伯、约瑟他们约拿他们也经历了这个苦毒。 Ya, Elia itu begitu kecewa dan begitu pahit sampai dia itu ingin mati rasanya. 以利亚觉得非常的苦毒，甚至他要死。 Jadi kalau kita mau ngelihat kehidupan manusia dari zaman sekarang sampai zaman dulu, kita tuh tahu Bapak Ibu, kita ini rentan sekali dengan kekecewaan dan kepahitan. 所以我们看人类，无论是现今或者之前古代，都是面对一些的都能面对一些的苦毒。 Setiap hari kita itu bisa kecewa dan bahkan selalu ada kesempatan untuk kita itu jadi pahit.
我们在每天的生活当中都会感受到失意、失望，然后我们也会觉得有苦毒在心里。Saya ketemu suami istri di mana istri itu tidak dikasih uang bulanan oleh suaminya. Dia bisa jadi kesal, kecewa dan merasa dibohongi, ditipu sampai akhirnya dia pengen cerai. 我有遇见一对的夫妻，就是这个妻子非常的失望，因为这个丈夫并没有按月的给他就是家用费，所以他非常的生气，甚至呢他想跟他的先生离婚。Kita yang sudah pacaran lama mau menikah ternyata diputusin gitu ya. Kita juga bisa ngerasa pahit bahkan keluar dari gereja. 如果在谈恋爱的人就是忽然间被放了，他也会觉得非常的失望，也会甚至让他因为这个非常的失望，这个苦毒让他离开教会。Ya masalah kita itu manusia itu begitu unik ya sehingga masalah yang buat satu orang itu kecil buat orang lain itu jadi besar dan pengaruhnya juga besar ke dalam dirinya. 这个人是非常的独特的，也许对一些人来说这个问题是看起来很小，可是对他来说也许是一个大的问题。Ya, tapi hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus yang jelas sekali dari ayat yang tadi kita baca, dia pun mengalami kekecewaan demi kekecewaan di dalam hidupnya. 今天我们要从这个保罗的身上来学习，就是我们刚才所读的这个提摩太后书所记载的他的这个所面临的这个苦毒。Ya, bahkan Paulus itu menyebutkan satu persatu kekecewaannya, gitu ya. Yang pertama, Demas yang merupakan teman sepelayanan Paulus itu meninggalkan Paulus dan lebih mencintai dunia ini. 保罗非常的难过，甚至他一个的来陈述他的同工已经对他所做的。第一个就是迪马，他就说迪马已经离弃他到别的地方去。Ya, Demas itu tahu bahwa pelayanan dengan Paulus itu ujung-ujungnya martir dan dia tidak siap. Akhirnya dia meninggalkan Paulus dan itu membuat kekecewaan yang sangat besar buat Paulus. 迪马其实他清楚的知道他的服事呢，到最终呢，他会是成为一个寻道的人，所以呢，他就因此呢，后来没有与保罗同工，他就离开了保罗，因为他要过比较舒适的生活。 Dan Paulus juga yang kedua itu merasa sedih karena teman-temannya itu pergi justru. Ya, Kreskes itu ke Galatia, Titus ke Dalmatia, Tikikus ke Efesus dan hanya Lukas yang ada dengan Paulus. 保罗非常的失望，非常的难过，因为其他的同工，比如说克勒斯他往加拉太去，然后提多到这个大马太，然后这个另外的也是到以弗所去。 Sehingga Paulus itu kehilangan beberapa teman bersama-sama, dia merasa lonely sebetulnya. 这个保罗他失去了几位同工，他觉得非常的孤单。 Yang ketiga itu ada Alexander, ya tukang tembaga, dan dia melakukan hal-hal yang jahat kepada Paulus. 另外一个就是亚历山大，他对这个保罗，他陷害了保罗。 Jadi ada kemungkinan Alexander ini mengenal Paulus cukup dekat, tapi justru Paulus difitnah oleh Alexander supaya dia ditolak dan dijauhkan dari rekan-rekan pelayanannya. 也许这个亚历山大是跟保罗很亲近的，他很了解保罗的。后来呢，他就是毁谤了保罗，让其他的同工也没有接近保罗。 Dan Alexander ini menentang ajaran Paulus tentang Kristus, hingga Paulus itu juga bicara ke Timotius untuk hati-hati, waspada terhadap dia. 这个亚历山大也在保罗所传讲关于基督的这个事情方面，他抵挡了保罗，所以保罗也是劝勉了提摩太，让提摩太能够小心或者谨慎这个人。 Nah, saya merasa Paulus sudah mulai merasa pahit di sini gitu ya. Sehingga yang keempat itu dia juga bicara bahwa pada saat dia membela dirinya tentang hal-hal yang dia kerjakan di dalam pelayanannya, tapi tidak ada satu orang pun yang membantu Paulus.
这里我们看到保罗他有这个苦读的这个思想了，因为这里看到他说，当我自己自我就是在传福音的事工当中自我辩护的时候，就是没有人去帮助他。Jadi Paulus itu mengalami kekecewaan dan pengalaman yang pahit di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, bahkan relasinya dengan teman sekerjanya. 所以保罗在他的事工当中，他经历了这个失意、失望，然后苦读，就是他感受到其他的同工没有在帮助他。Ya, Paulus juga disalahartikan dan tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Ya, justru malah dia ditinggalkan oleh orang-orang yang bersama dengan dia, orang-orang yang dia layani. 保罗呢也是被误解了，所以那些他服侍的人也离开他。Ya, dan Paulus merasa hidupnya sendiri, kecewa dan sedih. 保罗觉得非常的难过，觉得他独自一个人，所以觉得非常的失望。Ya, sampai akhirnya dia minta Markus itu untuk datang kembali ketemu dengan Paulus karena pelayanannya penting. 后来呢，保罗他也说要把这个马可带来，因为马可在的这个事工方面也是对他有益处的。Padahal Markus itu adalah orang yang pernah berantem bersama dengan dia di Kisah Para Rasul 15. 其实在使徒行传第15章有记载，这个马可曾经跟这个保罗有过这个争论。Ya, Barnabas bersama dengan Paulus mau pelayanan dan akhirnya Paulus memilih Silas, Barnabas dengan Markus karena dia merasa Markus itu sulit bekerja sama dan meninggalkan mereka. 这个巴拿巴以及希腊当中呢，后来保罗他选择了希拉，然后这个巴拿巴是跟着马可，因为他当时认为马可很难跟他来同工。Jadi Paulus itu pasti mengalami kekecewaan dan sebetulnya dia berhak merasakan pahit. 所以保罗他感受到失意、失望，所以呢，他可以感受到他的苦读。Tapi apa yang dilakukan Paulus sehingga dia bisa mengatasi kekecewaan dan kepahitannya? 保罗他做什么让他能够克服他的这个失意呢？ Yang pertama itu Paulus mencari comfort, mencari ketenangan, kedekatan dari saudara-saudara seiman lainnya. 保罗所说的就是他就是找回他的舒适，就是他找回他的这个之前跟他同工的一些的伙伴。 Ya, waktu kita kecewa, waktu kita pahit, lalu kita diam menyendiri, kita cenderung merasa marah, kesal, depresi gitu, bahkan ingin balas dendam. 当我们失望的时候，我们感觉到苦毒的时候呢，我们独自一人的时候呢，我们会觉得我们非常的难过，非常的沮丧。 Tapi waktu kita cari saudara-saudara seiman gitu ya, kehadiran ada orang-orang yang dekat gitu ya, itu menimbulkan pengalaman dan perasaan yang berbeda. 可是如果我们去找我们的同伴或者我们的同工的时候呢，这样会产生一个不同的一个感受。 Ya, apalagi Paulus minta saudara seiman itu datang lalu membawa jubah dan juga membawa kitab ya. 这里呢，我们看到呢，保罗他是吩咐他们带了这个外衣，然后带了书，然后带了这个皮卷。 Ya, itu adalah tanda bahwa dia itu membutuhkan kekuatan gitu ya. Jubah untuk kehangatan gitu ya, dan juga kitab hikmat, dia membutuhkan kekuatan, kehangatan dan hikmat yang baru dari pribadi-pribadi yang mengasihi Yesus dan dirinya. 这里呢就表现说，这个外衣呢表现他让他能够得到这个温暖，然后这个书记呢让他可以得到智慧，然后就是从他的那些爱基督或者一起服侍的同工们的身上，他可以得到他们给他的支持和温暖。 Bapak Ibu, kalau kita mengalami kekecewaan dan kepahitan, tapi kita tidak menghampiri orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita akan cenderung terus-menerus mengalami kecewa dan pahit dan tidak selesai-selesai.
如果说我们失望，或者我们在苦读的状况里面的时候，我们并不是找我们在主内的弟兄姐妹的时候，或者是外面不信主的人的时候，我们的这个苦读、这个失意，就是也是增加不会减少的。Saya punya seorang sahabat dari SD sampai sekarang, gitu ya. Dan pada saat dia menikah, ternyata dia dan istrinya ada thalassemia minor, sehingga anak-anaknya punya thalassemia mayor. 我有一个朋友，就是从小学的朋友到现在，就是他结婚之后呢，原来他们就是有产生了一种达拉塞米亚的这个病，然后他的下一代就是他的孩子们也是被就是有接了就是有传到这种的病。Dan dia mau mencoba transplantasi sumsum tulang belakang begitu ya, supaya anaknya ini bisa menghasilkan darahnya sendiri, nggak harus dari donor gitu ya. 所以呢，他必须做一些的手术来把这些的背后的抽出来，来移植到他的这个孩子们的这个体内。Ya, dia kumpulkan uang, dia ikut memakai aplikasi atau platform supaya uang itu terkumpul, dan uang itu terkumpul miliaran. 他就是透过一些的网站的一些的协助的这个方式呢，他可以抽到了就是好几百就是几十亿的这个款项。Ya, dia melihat dan merasa bahwa Tuhan itu membuka jalan untuk memberikan pertolongan kepada dia. 他看到了神就是在这个事情方面呢，为他开了一条路来帮助他。Dan proses pengobatan dijalankan, dan selama berbulan-bulan dia keluar negeri untuk melakukan transplantasi sumsum tersebut. 所以呢，就是他就是必须到国外来做这个移植的这个手术。Singkat cerita Bapak Ibu, ternyata hal tersebut gagal dan anaknya dengan usia masih kecil itu harus meninggal dipanggil Tuhan. 可是他他孩子做的这些手术到后来是失败的，然后他的孩子过世。Dia malu, sedih, marah, kecewa, dan juga pahit sampai tidak mau kembali ke Indonesia. 他非常的难过，非常的失望，非常感到苦毒，然后他不要回印尼来。Ya, istrinya stres begitu rupa, bahkan relasi mereka juga semakin memburuk. 他的妻子也非常的难过，非常的沮丧，然后他们的关系也变不好了。Mereka sulit sekali untuk saling mendukung satu dengan yang lain, malah akhirnya saling menyerang satu dengan yang lain. 他们并不是彼此的兼顾或者支持，到最后呢，他们是彼此的来针对。Sampai satu titik mereka kembali ke Indonesia, dan mereka tidak mau kembali ke Jakarta, pindah dulu ke Pulau Bali, tempat yang lain untuk menenangkan diri. 到最后呢，他们要回来印尼之后，他们并不是回到雅加达，后来他们就是到巴厘岛来安静他们的生活。Disitulah mereka mulai kontak kami teman-teman, dan mereka mulai cerita apa adanya, pikiran dan perasaan mereka. 在那里呢，他就开始联络他的朋友，就是来告诉朋友们他们所经历的、他所发生的事情。Ya, betul sekali mereka kecewa dan kepahitan bahkan terhadap Tuhan, ya, tapi mereka itu mau ketemu dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. 他就是感受到非常的失望，非常的苦毒，对上帝也非常的失望。可是他们并不要去见，就是那些爱神的、爱主的那些朋友。Jadi banyak sekali teman, keluarga, sahabat, bahkan termasuk konselor, psikolog itu datang untuk bertemu dengan mereka. 很多许多的朋友跟一些的这些辅导员，都是到他们家里那边来劝勉、来安慰他们。Nah, di saat seperti itulah mereka mulai bangkit, mereka mulai berinteraksi lagi satu dengan yang lain. Bahkan mereka mulai kembali ke Jakarta, mulai bekerja, mulai beraktivitas setelah adanya relasi yang muncul hampir setahun lebih mungkin ya.
所以呢，之后呢，他们就开始这个观念方面有改变了，他们开始敞开他们自己跟其他的人有一些的往来，然后开始的就是搬迁到雅加达。Nah di situ mereka mulai melihat sebetulnya Tuhan itu hadir buat mereka melalui orang-orang yang mendukung pada saat kita mengalami kekecewaan dan kepahitan. 所以呢，从那里他们可以看见，就是那些爱主的，他们那些的朋友，就是当他们在失望苦读的时候，给他们的支持和帮助，让他们更坚固，可以改变他们的观点。Jadi Bapak Ibu, waktu kita mengalami kekecewaan dan kepahitan, kita justru harus semakin terlibat dengan gereja, dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, dengan sahabat dan keluarga yang mengasihi kita. 所以呢，弟兄姐妹，当我们觉得失望或者在苦读的情况的时候呢，我们越要接近我们在教会的主内的弟兄姐妹，以及接近那些爱我们的家人、我们的亲戚朋友。Ya, karena saya percaya Tuhan itu hadir melalui kehidupan saudara-saudara seiman ya. 因为我们的神呢，在我们的主内的弟兄姐妹的这个生命生活当中的存在，能够来帮助扶持我们。Tapi yang kedua, Paulus itu justru dalam kondisi yang kecewa, dia tetap melayani pribadi demi pribadi dengan tujuan Injil itu terus diberitakan. 第二就是保罗，他在他的失望的情况里面呢，他仍然不断的做这个传福音的工作，就是对那些还没信主的那些人，都是他继续不断的来传讲这个主的这个福音主的信息。Nah, Paulus tuh ingat bahwa dia mempunyai tujuan yang Tuhan berikan dan punya rencana yang dia hidupi, dan itu dia lakukan terus. 因为保罗知道他的生命是有目的的，他清楚知道神要他做的，所以他是继续做他应该做的这个本分。Ya, Paulus ini unik Bapak Ibu. Dia sebetulnya pribadinya workaholic, kerja keras terus menerus gitu ya. Bahkan pada saat dia masih dipanggil Saulus, dia kerja keras membantai, menindas orang-orang Kristen. 这个保罗是非常独特的一个人，他是一个非常工作狂的一个人，所以呢，他是不断的在工作的，甚至他还没有信主之前，他叫扫罗之前，他也是在那边很殷勤的来逼迫基督徒。Tapi dengan keunikannya, Tuhan justru pakai dia menjadi pribadi yang visioner dan dia terus fokus mengerjakan visi yang Tuhan berikan, yaitu mengabarkan Injil. 所以神呢特别的使用他，让他能够执行神所给他看见的意象，继续的不断为神而工作。Nah Bapak Ibu, kita ini memiliki visi, memiliki tujuan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. 所以我们每个人也是一样，神在我们的身上呢，有神让我们看见的意象，神要我们所做的。 Tapi waktu kita membiarkan diri kita kecewa dan pahit terus menerus, kita akan kehilangan tujuan hidup kita. Kita harus kembali kepada tujuan tersebut. 当我们不断的在失望苦读的当中呢，我们其实要回到我们原来的这个目标，我们的目的，我们所要达到的这个意向。 Nah justru Paulus itu tidak mengizinkan dirinya pahit meskipun dia berhak pahit. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Dan Paulus tidak membalaskan dendam. Bahkan dia mengatakan Tuhan melepaskan Paulus dari mulut singa. 保罗知道他是在这个苦读的情况当中，可是他让自己没有继续在这个苦读的里面，可是他是说他要继续来做神要他做的这个工作，因为他说报应呢是在神，不是他。 Dan yang ketiga, Paulus itu menguatkan imannya dan melepaskan kepahitannya. 第三就是保罗他坚固他的信心，把这个苦读放下了。 Ada nggak kita itu pada saat mengalami kekecewaan, kepahitan, kita datang sama Tuhan, lalu kita mengatakan, Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan, saya mau melepaskan kekecewaan, saya mau melepaskan kepahitan yang saya rasakan. 当我们在失望苦读的时候呢，我们是否可以就是向神说，神啊，我又把这一切的苦读，这个失望把它放下，把它卸下，就是让这些不再困扰我。
Ya, Paulus itu pada saat dia menguatkan imannya, dia mengatakan bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari usaha orang-orang yang jahat dan menyelamatkan dia sehingga masuk ke dalam kerajaannya di surga mulia. 因为保罗说，主必使那些凶恶的人，就是让他这是主要做的，就是救他脱离那些凶恶的那些行为，然后让他能够进到这个荣耀的天国里。 Bapak Ibu, kita perlu tahu masalah itu hanya ada di sini, di dunia yang memang real, nyata ini. 弟兄姐妹，我们知道这个问题呢，只是有存在在这个世界上。 Tapi dunia yang sesungguhnya yang Tuhan desain bagi kita itu adalah kerajaan surga mulia. 而上帝为我们所设备的、所设计的，而是这个天上的这个荣耀的天国。 Gak ada kekecewaan dan kepahitan di situ. 在那里没有失望，没有苦毒。 Jadi buat apa kalau kita mempertahankan kekecewaan dan kepahitan terus menerus, padahal kita tahu bahwa ada surga mulia di mana gak ada masalah dan kecewa dan pahit tidak ada di situ. 所以呢，如果我们坚持我们的这个失望和苦毒的话，应该是没有意义的，因为我们知道在这个日后的这个日子里面，在荣耀的天国里面，这一些的苦毒、这些的失望根本就没有的。 Jadi kita perlu kuatkan iman kita, ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dan bebaskan diri kita, melepaskan kepahitan itu kepada Tuhan. 所以呢，我们必须兼顾我们自己，我们把这些饶恕，把这些困扰我们的这些的问题，把它放下，把它卸下。 Ya, saya mau menutup firman Tuhan ini dari kisah Kay Warren, istri dari Rick Warren. 我要做结束的时候，我要讲述一个有关于这个华黎克牧师的他的师母华凯义师母的一个见证。 Bapak Ibu mungkin tahu ya, tahun 2013 anak dari Rick Warren namanya Matthew itu mati bunuh diri. 也许我们有些人会知道，在2013年的时候，这个华黎克牧师他的一个叫 Matthew 的儿子就是自杀而死。 Nah, Matthew ini anak muda yang dia memiliki depresi, dia juga ada ADHD yang nggak fokus dan punya borderline personality namanya ya, kepribadian ambang batas. 这个Matthew 呢，这个孩子呢，他是有一些的病症，他就是有一个过动症和有这个人格的这个边界人格的一个障碍。 Jadi dia bisa merasa begitu sedih dalam hidupnya dan merasa hidup itu tidak ada gunanya sama sekali. 所以他有忧郁症，所以他觉得他的生活、他的生命是没有意义的。 Dan dia seringkali bilang, Papa, kalau saya ini mati masuk surga, bahwa Tuhan tuh mengasihi saya, kenapa saya harus terus-menerus bertahan di dunia yang seperti ini? 他常常对他的爸爸说：“他说，如果说神要让我进天国的话，为什么神要我仍然的在这个世界上以这样的情况？” Dan betul ada satu momen dalam hidupnya dia tidak tahan, lalu dia menemukan sebuah pistol dan dia menembakkan ke kepalanya. 所以到最后呢，他拿到一个枪的时候，他就射他的头自杀了。 Ya, sekali lagi kepahitan itu mempengaruhi banyak hal dan saat itu Kay Warren, istri dari Rick Warren itu juga sangat pahit, sangat sedih dan sangat kecewa. 所以呢，这个华黎克牧师他的这个儿子非常的经历非常的苦毒，然后他的这个师母也是感受到同样的非常的苦毒的这个感受。 Dan Kay Warren cerita dia ingat dia terus-menerus berbaring di lantai selama berjam-jam, lebih dari 6 jam. Hanya menangis, meringkuk, merasa putus asa dan merasa begitu pahit. 这个华凯义呢，他见证说，他在6个小时的时间呢，只是躺在这个地上，在那边的大喊大叫，非常的沮丧，非常的难过，没办法控制他自己。 Ya, bayangkan seorang ibu kehilangan anaknya dengan cara seperti itu, sedangkan mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, begitu kecewa dan pahit. 我们可以想象一位母亲，甚至他们是神的仆人，他的儿子在这样的情况下这样的自杀，所以他们非常的没办法接受。
Tapi dia mengatakan Tuhan itu menggendong saya dan terus menggendong saya. 可是他说，这个神呢，不断的把我抱起来，长长的把我抱起，拥抱起来。 Dia mengatakan kisah Matthew itu tidak berakhir pada 5 April 2013, ya, bulan April juga itu. 他说，这个 Matthew 的这个故事，并不是在2013年的这个5月4号结束。 Dia mengatakan saya benar-benar 100% yakin bahwa Matthew ada di surga di tangan Tuhan. Dia aman dan suatu hari nanti saya akan melihatnya dia kembali. 他说我100%的相信这个 Matthew 他已经在神的怀抱里，在天国。有一天我们会再遇见他。 Tapi justru di hari-hari dia sedih, ya dia seorang Injili, seorang reform, dia mengatakan dia mendapatkan suatu penglihatan. 他是一位神的仆人，他是有这个一个看法，就是说他看到了神对他说的一个意象。 Dia melihat gerejanya itu dipenuhi oleh orang-orang yang depresi, orang-orang yang cemas, orang-orang yang punya gangguan mental. 他说他看见了他的教会呢，充满那些精神上有问题的，就是非常沮丧、有忧郁症的一些人在里面。 Dan semua orang di situ kayak berusaha mencari Tuhan tanpa harus pura-pura hidupnya tuh baik-baik saja. 然后那些人呢，试着要寻找神，然后他们也不是假装，他们是过得好好的。 Ya, dia melihat ada orang yang menangis, ada orang yang memeluk salib begitu besar, ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang memeluk orang yang lain. 他说他看见有一些人在痛哭，有一些人在抱着石架，就是在那边非常的难过的那些人在那里。 Tapi dia melihat semua orang merasa aman dan merasa nyaman di gereja itu. 可是他看到的那些人在那个教会里面，觉得非常的有安全感，非常的舒适。 Akhirnya Kay Warren itu justru bangkit dan dia mendirikan sebuah yayasan bernama The Hope for Mental Health Initiative di gereja Saddleback Church di tahun 2014, tahun setelah anaknya mati. 后来呢，这个花凯义他就是看了那个意象之后，他就站起来。他后来决定了，他要开设了一个来治理，就是来这些精神病有问题的一个就是一个基金会，就是在他们的教会的属下的一个来帮助那些受到沮丧或者在精神上有问题的一些人的一个机构，在教会里面的。 Dari kekecewaan, dari kepahitan justru lahir sebuah harapan, sebuah sukacita pada saat Tuhan hadir bersama dengan dia. 所以当神与他同在的时候，他在的失望和苦读的当中呢，他看到神要他做的，他再站起来了。 Dia tahu pada saat dia datang kepada Tuhan, justru Tuhan memberikan kelegaan dan kekuatan. 他知道当他亲近神的时候，神他能够得到安息，得到就是把一切的重担放下。 Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa sungguh-sungguh kita mau datang sama Tuhan, membawa kekecewaan kita, kepahitan kita, lalu kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda dan bahkan menolong orang-orang lain, hati yang pahit menjadi hati yang manis. 所以弟兄姐妹，我们是能不能就是把我们的失望、我们的苦毒完全的交托在神的面前，让神再次的坚固我们，也让我们从这个当中站起来，我们能够再成为别人的帮助、别人的祝福。 Ya, mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami semua. 主啊，我们感谢你，因为你是活在我们的生命当中的神。 Kami menyadari Tuhan di dalam dunia ini kami dapat mengalami kekecewaan dan kepahitan yang merusak hidup kami seperti racun. 我们知道我们在这个世界上可以感受到失望、苦毒，能够毁坏我们如同这个毒那样子的。 Tapi kami sadar Tuhan, pada saat kami datang kepada Tuhan, kami membawa kekecewaan dan kepahitan kami dapat merasakan kelegaan yang daripada Tuhan. 可
可是当我们把我们的这个失意，我们的这个苦毒来到你的面前的时候，你会让我们得到释放，我们得到安宁，我们得到平静，这个安稳。Tuhan menghadirkan pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Tuhan menghadirkan tujuan hidup di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga menolong kami mengampuni dan maju terus ke depan. 主，你帮助我们，让我们知道我们的生活的这个目标，让我们能够继续的在主里面能够放下我们的这个苦毒，我们的这个失望，我们可以饶恕别人，把这些重担能够完完全全的卸下。Sehingga iman kami boleh semakin kuat dan kami tahu suatu hari nanti kami akan merasakan sukacita yang tidak pernah habis-habisnya bersama dengan Tuhan. 让我们能够把我们的重担卸下，我们能够求主来坚固我们，然后我们可以感受到我们在主里面的平安和喜乐。Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami diberikan keberanian untuk kami juga dapat mengampuni dan melepaskan kepahitan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. 我们祷告求主，你帮助我们，让我们能够饶恕别人，把我们这一切的这个苦毒，把它卸下，放下，让我们能够成为在主里面有平安的人。Ini setiap kami berdoa Roh Kudus terus beracara dalam kehidupan kami. 这是我们祷告求圣灵不断的在我们的生活生命当中不断的来动工。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名，阿门。Amin.